Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dah sama balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Muka surat 140 kitab hak Jawi tu, hak Rumi ni 199 dah. Okey, lepas tu kita baca ni. Kalau kita bicara bab istihadah lagi dah. Kalau masuk keluar darah melampaui waktu haid. Lebih daripada waktu haid yang terpanjang lah, terbanyak lah. Maka perempuan itu dinamakan mustahadah. Lebih 15 hari ya. Lebih daripada, tak kira lah, lebih daripada haid dia. Lebih tu dipanggil mustahadah. Sama ada lebih 15 hari ataupun kalau dikenali dipastikan 7 hari jahid. Lebih daripada 7 hari tu istihadah lah, kalau kita tahulah. Baik terjadi pada perempuan yang baru pertama kali haid dan sudah pernah haid, tak kira baru pertama kali ke biasa dah haid pun dia kalau dia boleh tahu, maka tu tahu istihadah lah. Dan darah yang keluar tadi dapat dibezakan sifatnya atau tidak dapat dibezakan sifatnya. Contoh tak dibeza kat kira 15 hari tu lah. Tak kira boleh beza tak beza lah. Gitulah kita kira. Okey, lepas tu. Dan perempuan yang sudah pernah haid, terkadang ia ingat nama haidnya dan terkadang lupa. Orang haid biasa haid pun ada lupa ya kata dah. Ingat ada lupa dah. Dan lupa tentang sifat kedua darah yang berbeza tadi. Dan kadang-kadang lupa salah satu sifat dari kedua macam darah tadi. Kadang-kadang dia lupa dari segi sifat darah haid dan darah istihadah tu, sifat tu dia tak ingat. Kadang-kadang lupa salah satu sifat. Sama ada darah istihadah ke darah haid. Satu-satu sifat pun lupa. Manusia ke, biasa dia lupa. Jadi macam-macam inilah 7 bahagi, 7 jenis perempuan mustahadah. Jadi setiap satu tu bicara panjang pula lah. Okey. Cerita panjang ni dulu. Sebenarnya kalau ada teknologi baru atau cara baru nak cek, dia boleh tentukan darah haid ni darah daripada rahim dah. Darah istihadah ni darah yang dari selain daripada rahim, yang tidak darah haid lah. Maka kalau ada cara kena pasti guna teknologi ke, guna alat, guna gapo ke, boleh cek sepatutnya dah. Tanya bidan tu lah, pakar bidan ni, pakar sakit urat ke dah. Okey, kalau perempuan itu baru pertama kali haid. Baru pertama. Dan darah yang keluar dapat dibezakan sifatnya. Umpamanya darah kuat berwarna hitam atau lemah berwarna merah. Gitulah. Lemah tu warna merah. Maka darah yang merah itu adalah darah mustahadah. Kalau boleh kenal. Kalau boleh kenal dah. Sekalipun waktu keluarnya lama. Darah yang hitam itu adalah darah haid dengan syarat bahawa waktu keluarnya tidak kurang dari waktu haid yang terpendek. Dan tidak melampaui waktu haid yang terpanjang. Tidak lebih daripada sebanyak-banyaknya lah waktu yang terpanjang waktu haid. 15 hari itulah. Terpendeknya sehari semalam lah. Dan tidak kurang darah yang berwarna merah tadi dari sekurang-kurangnya waktu suci. Ada darah tu jangan pendek sangatlah. Sekurang-kurang suci ni maksudnya 15 hari lah. 15 hari dah. Umpamanya 15 hari yang bersambung terus-menerus antara dua masa haid. Baik darah yang kuat tadi lebih dahulu dan darah yang lemah. Ataupun darah yang lemah lebih dahulu dari darah yang kuat atau tengah-tengahnya, tak kira lah. Dapat beza lah.
Kalau tidak terdapat satu syarat yang disebutkan tadi nak. Seumpamanya seperti darah yang kuat tak dikurang dari waktu haid yang terpendek. Darah yang kuat tadi kurang daripada waktu haid lah. Yang terpendek. Waktu haid yang terpendek ni sehari semalam dah. Atau melampaui waktu haid yang terpanjang. Tadilah kita cerita dah 15 hari dah. Lepas tu, atau darah yang lemah tidak sampai waktu suci yang terpendek pula dah. Ataupun waktu kurang yang dhaif. Okey. Waktu suci itu kata darah yang lemah tidak sampai waktu suci yang terpendek. Suci terpendek ni dia kira 15 hari lah. Suci panjang tu siapa kau banyak lah. Tak ada hak benar dah. Ada hak ni suci terpendek, haid terpanjang. Haid terpanjang 15 hari, suci terpendek 15 hari. Hak lebih suci tu tak ada hak lah. Gitu. Atau tidak sambung dah. Atau tidak bersambung dah. Sehari berwarna hitam dan sehari berwarna merah. Kira-kira. Atau sehari merah, sehari hitam, sehari merah. Dan terus berlaku seperti itu, maka perempuan kekurangan syarat tamyiz, yang ini dapat dibezakan seperti yang akan diterangkan kemudian. Jadi, dia sekali sehari merah, sehari hitam ada hingga berkekali lah seperti demikian itu. Maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyiz, pembeza Berbeza kalau ia melihat sehari semakin hitam, sudah itu dilihatnya merah. Mula tu merah sikit, kalau muka hitam tu merah semula dah. Lepas tu, dan hal seperti itu berlaku terus berapa tahun. Maka pada waktu keluar darah yang lemah tadi, itulah waktu sucinya. Sepanjang panjang waktu suci, baginya tidak ada batasnya. Jadi, waktu suci ni, dia tak ada hak dah. Waktu paling kurang pendek dia 15 hari. Waktu pendek dia 15 hari. Lepas tu, kalau dia boleh beza lah, dia kata sana mula merah sikit, lepas tu, merah biasa pula dah. Jadi, seolah membezakan lah benda ni. Ni kita ada cerita banyak-banyak pun kan. Ulama cuba beristihad, cuba fikir lah. Fikir istihad dia lah. Sebenarnya, kalau dibuktikan dengan kita cerita sama, kita dibuktikan oleh perubatan moden ni nak cek dengan, dia kata bahawa darah ni bukan berpunca daripada rahim, bukan daripada luruhnya daripada rahim. Kalau boleh cek dah, doktor boleh cek, dia boleh putuskan, kita kena pakai perubatan terkini. Istihad lah panjang, bukan main cerita pun nak. Dalam kitab-kitab ulama ni, kita kena terima hakikat tu dah, kaedah tu. Ulama kata darah merah, darah hitam ke apa, nak suruh beza ni istihad dia lah. Kena faham tu kaedah tu. Ya kena, kalau ada alat ke apa, tak tahu lah, saya pun tak tahu lagi. Tapi kalau cek salah ke doktor boleh hojah, ada kaedah untuk kena pakai buah tu dah. Macam dalam perbincangan mazhab kita ni, orang mengandung masih ada darah haid dah. Mengandung mesti ada darah haid. Tu mengikut ulama mazhab kita secara umum lah. Tapi ada mazhab lain kata tidak. Mazhab Hanbali ke apa, bukan darah haid dah, darah istihadah. Mengikut doktor-doktor, tak mungkin darah haid keluar lagi apabila telah ada baby dalam perut mengandung dah. Sebab ia tidak lagi darah ia tidak kata tak basi lah darah tu dah. Darah ni apabila dia basi, tidak ada persenyawaan, tidak ada baby, dia akan luruh lah. Itu maksud haidnya. Maksud haid tu dia keluar darah-darah yang tidak tak ada baby dah. Jadi dia luruh. Jadi daripada rahim. Itu darah haid. Tapi kalau darah lain, darah oleh sebab itu, bila ada baby dah, kalau tubik darah juga, doktor-doktor dah beritahu bahawa itu bukan darah haid, bukan daripada rahim. Kita keras taman mazhab Syafi'i pun tak boleh pakai. Kena terima hakikat tu dah. Kerana telah terbukti dengan saintifik dah.
Mana hebat tok kita pun, kita hebat dalam kitab kita pun, kita kena terima hakikat ini, bahawa apabila orang mengandung tidak ada lagi darah haid, darah tu darah penyakit yang lain lah. Itu kaedahnya lah. Okey, habis itu dah. Syarat yang ketiga. Okey. Syarat bermula syarat yang ketiga dah. Terjadi kalau darah yang keluar itu terus menerus. Jadi darah terus menerus tu syarat istihadah naik kata dah. Syarat ketiga tu ia kata jika berkekalan darah, maksudnya berterus menerus. Kalau terputus-putus umpamanya dilihatnya 10 hari darah hitam, dan 10 hari darah merah, kemudian berhenti dia. Jadi 12 hari dah. Lepas tu kemudian berhenti dia, putus. Maka ditetapkan baginya dapat dibezakan dari masa haidnya 10 hari pada waktu keluar darah hitam sekalipun darah merah yang lemah itu kurang dari 15 hari. Jadi kita kira lebih jadi 20 hari dah. Kiranya 10 harinya. Hak keluar darah hitam itulah dikira darah haid. Darah merah tu lemah lah, kurang daripada 15 hari. Demikian juga kalau ia melihat 15 hari darah hitam, kemudian 15 hari darah kuning, kemudian 6 hari darah merah. Dilihatnya 7 hari darah hitam, kemudian 7 hari darah merah, kemudian 3 hari darah hitam. Pula dah ni. Hendaklah ditetapkan tamiz. Beza dah. Maka masa haidnya adalah masa keluar darah hitam yang pertama, berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Nawawi. Nawawi kata ni 15 hari darah hitam, 5 hari darah kuning, jadi 20 hari dah. Lepas tu 6 hari darah merah, 26 hari dah. Lepas tu 7 hari pula, lebih ni 7 hari pula dah, 7 hari darah hitam. Kalau kira ni jadi 26 campur 7, 33 hari dia lebih ni. Kemudian 3 hari pula darah 7 hari darah merah. Tak. 6 hari darah merah. Dilihatnya 7 hari darah hitam. Okey, lepas tu kemudian 7 hari 7 hari pula darah merah pula. Allah. Banyak hari. Lepas 3 hari darah hitam pula. Allah. Pening molek. Berapa hari ni semua sekali? 10, 13, 23, 43 hari ni. Ni. Dah. Jadi nak mana darah haid ni? Dia kata, maka masa haidnya adalah masa keluar darah hitam yang pertama, 15 hari tu. Ni dia kata kat oleh Nabi dalam kitabnya Ta'liq. Kitab tahap ke Ta'liq. Soalnya tahqiq kita tengok. Okey, entah. Kitab tak bukan tahqiq lah. Kitab tahqiq ni dekat terakhir Imam Nawawi ni lah. Jadi berapa perkara lah sebabnya. Pertamanya hak tu lah, hak darah kuat hitam. Yang keduanya dia lah 15 hari, tak lebih daripada 15 hari dia. Itulah tahqiq lah, kitab tahqiq. Dia dianut oleh sebahagian besar fuqaha mutaakhirin, tapi ini terjadi jika darah terhenti dah. Kalau ada darah berhenti lah masa-masa mana dah. Adapun kalau darah itu keluar terus menerus, jika sentiasa keluar dah. Kalau darah tu keluar terus menerus, maka perempuan itu tidak mencapai syarat tamyiz. Tak boleh nak beza. Dia tak boleh nak beza darah. Dan dikenal darah itu kuat dengan warna. Dan dengan kasar dan dengan bau busuk. Kasar, lepas bau busuk kan dah. Maka warna yang terlebih kuat itulah warna hitam.
kemudian merah, kemudian merah bercampur kuning, kemudian kuning bercampur putih, dan kasar lebih kuat daripada halus, dan yang berbau busuk lebih kuat dari yang tidak berbau busuk. Nah, ini kata kita. Dan yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam lagi kasar atau berbau busuk lebih kuat dari yang bersifat dengan salah satu sifat seperti hitam dengan tidak kasar dan tidak berbau busuk. Ni cerita beza dah. Cerita belik punya belik pun cerita ni nak suruh tahu beza. Apa? Beza antara darah-darah dia. Okey, dan yang bersifat dengan tiga sifat seperti hitam dan kasar serta berbau busuk terlebih kuat dari yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam dan kasar dan berbau busuk atau busuk. Ni dia cerita untuk beza lah. Ni hitam sama-sama hitam. Ni hitam dengan kasar, bau busuk lagi. Oh, ni hitam kasar. Tapi kurang sikit dah. Hitam kasar bau busuk juga tapi kurang je. Kalau boleh beza, dia nak beza lah. Cerita panjang-panjang pun nak suruh beza. Okey, dan jika kedua darah itu dibandingkan tentang sifatnya, umpamanya dari hitam dan kasar dan dari hitam dan berbau, dan seperti darah merah serta kasar atau serta berbau. Darah hitam tidak kasar dan tidak pula berbau, maka yang terdahulu itulah yang kuat dan itu boleh dianggap darah hit. Mana kuat? Kasar kau bang kuat kau nampak hitam molek kau hitam pekat kau dah. Kira ni mana kuat? Dia kira darah hit ni. Darah yang kotor yang kira yang paling kuat lah. Yang paling busuk lah. Ni ngikut kaedah zaman dulu lah. Betul juga dah kaedah dia. Darah hit ni darah kotor lah. Darah yang kira lebih busuk lah dah. Pasal air simpan lama dalam rahim tu. Tempoh yang habis macam kata-kata basi lah. Bau basi dia jadi busuk. Lebih kuat lah. Anggap gitulah kaedah dia lah. Tapi ada kemungkinan tidak serupa dengan istihad lama ni lah. Tapi kena mengaji lah. Ni bahas ke doktor ataupun pakar sakit tua. Sakit puan. Bukan sakit tua. Sakit puan. Dia sebenarnya boleh nak buat suatu kaedah yang lebih sesuai dengan teknologi masa kini lah. Gitulah sepatutnya dah. Kita tak tahulah. Kita dia jangan gini lah. Setengah orang ni pandai ulama tu tak akan salah sikit abuk. Tu masalah juga dah. Tu pun masalah lah. Jadi benda tu seolah takut lah nak beri pandangan ke apa dah. Kalau benda tu kalau ada dengan saintifik, kajian saintifik, kalau bercanggah dengan ulama pun kena beritahu lah dah. Tu hakikat dia kena tahu. Terutama sekali di bidang dia dah. Kalau buat kajian gini kaedah dia. Kaedah yang terkini tu dengan kajian yang lebih saintifik lebih diterima sepatutnya oleh kita berbanding dengan kajian ulama dulu dah. Ulama dulu kita kena hormati. Itulah cara mereka ijtihad. Ketidak orang tak boleh nak buat putusan lah. Terutama orang nyakit istihadah ni nak putusan mana hari hik, mana hari istihadah ni. Jadi inilah kaedah-kaedah dia lah. Kalau berhimpun darah darah kuat umpamanya hitam dengan yang lemah. Umpamanya merah dengan yang lebih lemah. Lagi umpamanya kering, maka yang hitam dan merah itu adalah hit. Hitam dan merah itu darah hit kira dah. Dengan 3 syarat. Pertama, hendaklah yang hitam itu terdahulu. Jika hak dahulu dah, hitam terdahulu hak kuat dah. Yang kedua, ia kata hendaklah bersambung yang hitam dan yang merah. Hitam merah ni duduk rapat-rapat lah. Lepas hitam merah lah. Lepas tu yang ketiganya, tiada lebih perhimpunan, tiada lebih kumpulan yang hitam dari yang merah itu 15 hari. Tak lebih daripada 15 hari. Kalau hitam campur merah ni tak lebih 15 hari, semua tu dikira hit lah. Sebelum hak lemah tu dah. Ataupun gitulah kaedah dia nak. Dia bersambung hitam lepas tu merah. Lepas tu
Tak cukup 15 hari. Tak ada masalah. Boleh check. Itu dikira darah haid lah. Masalahnya, kalau darah capur hitam merah lebih daripada 15 hari, tak boleh guna kaedah tu lah. Kena guna kaedah lain pula dah. Umpamanya seorang perempuan melihat darah 5 hari hitam. 5 hari hitam. Dan 5 hari merah. Lima hari hitam dan 5 hari merah. Dan kemudian kurang dari yang kuning terus keluar. Lepas tu 5 hari hitam, 5 hari merah, 10 hari dah. Kurang dari yang kuning lah. Maksudnya kuning ke kuning, keluar lagi dah. Maka hitam dan merah itu adalah darah haid. Dan yang kuning adalah darah istihadah yang ditetapkan waktu sucinya kerana 3 syarat yang diterangkan di atas tercapai. Dah. Jadi ia nampak terang lah 5 hari merah, 5 hari hitam, 5 hari merah jadi 10 hari dah. Dah. Lepas tu hak lebih lagi tu dia jadi kuning kau dah. Jadi kuning jadi hitam merah tu kita boleh check lah itu haid lah dah. Boleh guna kaedah ni lah. Jadi hitam merah tu walaupun 10 hari campur 5 hari campur 5 hari 10 hari cukup dah. Jadi kita kalau dalam waktu haid, warna kuning sikit ni dah. Biasa ni hari 7 hari wanita normal kita kata dah. Apabila normal gitu, darah tubik ya akhir-akhir ni 5 hari tu tubik agak darah. Kadar merah, kadar tubik kuning-kuning. Dia masih dikira haid kalau tak sampai hari ke. Gitulah lebih kurang hari 7 hari. Tu orang wanita normal boleh kita anggap gitu. Tapi orang wanita istihadah ni tak boleh anggap gitu. 5 hari merah, 5 hari hitam, 5 hari merah. 10 hari dah. Tak capai 7 hari, lebih daripada 7 hari dah 5 hari dah. 5 hari merah, 5 hari hitam, 5 hari merah. Dia kena campur dia 10 hari. Tu dikira haid. Lepas tu jadi kuning, lepas tu dikira istihadah. Begitu dah. Okey. Kalau kumpulan darah yang hitam dan yang merah lebih dari 15 hari. Ini masalah lebih daripada 15 hari. Umpama dilihatnya 10 hari lamanya darah hitam. 10 hari darah hitam. Lepas tu 6 hari darah merah. Jadi 10 campur 16 hari dah. Dan seterusnya darah kuning. Ada pula darah kuning. Atau yang merah lebih dahulu dari yang hitam. Ini pelik sikit. Ini merah dahulu. Baru hitam. Umpamanya 5 hari darah merah. Kemudian 5 darah hitam. Kemudian seterusnya kuning. Atau tidak bersambung antara yang merah dengan hitam. Ini masalah dia tak sambung. Umpamanya dilihatnya 5 hari kuning. Kemudian 5 hari kuning. Tengok jawi. Lima hari merah. Kemudian 5 hari hitam. Kemudian maka berkekalan kuning. Lama habis. Atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam. Seperti dilihatnya darah 5 hari kuning. Start ni kuning dulu. Kemudian maka 5 hari kuning. Kemudian berkekalan merah. Maka darah hitam pada 3 masalah itu. Gini saya sana. Kuning. Lepas tu 5 hari kuning. Kemudian bukan 5 hari kuning. 5 hari hitam ni lah. Lepas tu merah. Pelik ni dah. Maka darah hitam tu dekat tengah-tengah tu. Dalam ketiga masalah di atas adalah istihadah. Pelik dah. Dan kalau perempuan yang baru pertama kali haid. Dan haidnya dapat dibezakan. Dan sifat darah yang keluar dapat dibezakan. Dilihatlah. Umpamanya semua darah satu warna. Jadi dia boleh satu warna darah tu. Atau warnanya berbeza-beza dah. Tetapi tidak dapat satu syarat dari 3 syarat yang dikemukakan di atas tadilah. Kita syarat pertama hitam dulu. Lepas tu hitam dan merah sambung. Lepas hitam dan merah tu sambung pun campur dua tu tak sampai 15 hari ni. Tu syaratnya.
Maka waktu haidnya jika diketahui waktu permulaan datang darah sehari semalam itu, dan seterusnya adalah waktu suci sampai akhir bulan, dan ia tidak boleh bersolat dalam sehari semalam diyakinkan, sedangkan larangan solat pada waktu yang lain tidak diyakini, maka yang yakin tidak terhapus melainkan dengan yakin yang seumpamanya atau dengan tanda yang nyata seperti perbezaan sifat darah atau kebiasaan waktu haid. Itulah. Ada. Dia ada khilaf, ada perbincangan ni, ada setengah ulama itu ke masalah beza darah. Ada, tapi kita baca ke ada ulama-ulama mazhab lain, penting sekali ialah kebiasaan. Kebiasaan itu nombor satu, bukan beza darah. Dan kita tengok realiti ni, beza darah ni payah ni. Beza darah ni. Pasal dia ni lebih kurang. Biasanya dia akan kuat dulu. Kadang-kadang mula slow sikit ni. Lepas tu kuat tengah jalan pun ada juga. Kita payah nak tentu dia. Sebenarnya beza darah ni lebih payah. Dari segi realitinya. Berbanding dengan kebiasaan. Kebiasaan tu nombor satu dah. Tapi kalau kebiasaan tu berguna tu jadi masalah. Kita baru boleh guna beza darah. Bukannya beza darah dulu nombor satu dah. Ikut mazhab lain tapi kita kira kuat tu lah. Jadi dia kata hak yakin je dia kena tak boleh semaya. Pasal asal-asal manusia perempuan ni wajib semaya. Hak yakin tidak suci tu baru dia tinggal semaya. Hak tak yakin tu dia kena semaya lah. Okey, lepas tu. Tapi pada giliran pertama, hendaklah ia sabar. Jangan mandi sampai darahnya 15 hari. Tapi kalau dia mula start, kena istihadah ke, start tak. Baru kena haid pada kali pertama ke, ataupun baru kena istihadah ni. Dia jangan terus ikut biasa, ni hari 7 hari. Tapi hak ni pelik dan darah tak lebih beza, lebih kurang ke apa. Tiba mari lebih 15 hari dah. Dia kata kena sabar ikut masa kita lah. Maka pada saat itu ia wajib, lepas 15 hari, maka pada saat itulah ia wajib mandi dan mengqada ibadahnya tinggalkan lebih dari sehari semalam. Gini cerita dia. Benda ni ia maksudnya benda yang kita kata tak tahu sungguh. Tak boleh nak beza dah. Terutama sekali kali giliran pertama dah. Hak kali pertama mari haid. Kalau hak ia kata tak boleh siapa kali pertama kena haid tu, ataupun dia tak boleh beza antara haid dengan istihadah, dia akan tunggu sampai 15 hari. Sampai ke lebih 15 hari, dia kena mandilah. Dia kena mandi, kena semaya. Semaya hak baru tersekau dan dia kena qada hak berapa hari ni. Kita kata sehari semalam, kata sana kalau tak tahu sungguh, tak boleh beza sungguh, tak ada. Moga hari pertama dah. Tiba lebih 15 hari lalu. Maka 14 hari lagi dia kena qada. Ni ikut mazhab kita lah. Dan pada giliran putaran kedua wajib atasnya mandi apabila lewat sehari semalam. Jadi orang yang mula kena haid ni. Jadi dia kali pertama mula kena haid tu. Tiba lebih 15 hari lalu. Berat lalu kena dah. Lebih 15 hari lalu. Jadi dia kena pelik lah. Mungkin darah mari tu darah istihadah ke, mungkin darah haid tak. Kalau hak yakin pun kita kata sehari semalam saja paling kurang darah haid. Darah haid paling pendek ialah sehari semalam kita kata dah. Dalam mazhab kita ni sehari semalam paling pendek darah haid. Jadi hak yakinnya sehari semalam tu hak yakin haid. Hak lain tu was-was. Jadi asas-asas kewajipan ialah semaya. Yang dilarang itu mari ke dia dah. Dilarang semaya tu apabila haid mari, tapi tak yakin haid tu betul ke haid atau istihadah. Jadi sehari semalam dia yakin, jadi dia kena semaya 14 hari lagi. Dan hari seterusnya lah. Dan giliran kedua pula wajib atasnya mandi. Kali kedua dah. Kali pertama kena gitu. Kali kedua ni wajib lalu je mandi lewat sehari semalam dah.
Dan jika tidak diketahui permulaan keluar darah, maka perempuan itu dinamakan mutahayyirah. Jadi istilah mutahayyirah ni apa maksudnya? Jadi mutahayyirah ni perempuan yang mana tak tahu bila keluar darah ni. Yang akan terangkan hukumnya akan datang. Bila disebutkan dapat dibezakan secara umum, maka yang dimasukkan ialah yang tercakup semua syarat yang disebutkan terdahulu. Kalau dia boleh beza, kita nak guna kaedah-kaedah sebelum ni yang kata dah. Gitulah. Okey, seorang perempuan yang baru pertama kali datang haid. Bila melihat darah 15 hari. Lihat darah merah, 15 hari darah merah. Kemudian darah hitam 15 hari. Jadi 30 hari ni. Maka hendaklah ia meninggalkan solat dan puasa selama 30 hari. Tak kata hak mula start apa? Penuh. Dalam masa 15 hari yang pertama kerana ia mengharap berhenti haidnya. Masa tak tahu, okey. Jadi dia harap putus darah tu boleh nak semaya dah. 15 hari pertama tu dia tak itulah tak semaya, tak puasa dah. Dan 15 hari kedua kerana telah nyata baginya bahawa darah merah itu adalah darah istihadah bukan darah haid. Pasal kira darah ni nak bahasa kita tu kebak warna darah ni. Darah 15 hari pertama tu darah merah kuat lah. 15 hari kedua tu darah hitam hak kuat. Jadi dia kira 15 hari tu kira hak mula tu anggaplah istihadah tapi tinggal dah semaya dah. Puasa dah. 15 hari kedua tu dia kira baru dah haid sungguh. Nah. Darah haid. Tapi hak kena qada lepas ni hak tu lah hak merah tu. Kalau darah hitam keluar melebihi 15 hari. Dah. Darah hitam keluar lebih hari dah. Pasal 15 hari memula merah. Lepas tu lebih 15 hari hak kali kedua tu. Maka hilanglah syarat dapat dibezakan. Jadi tak boleh nak beza lah. Betul kalau hak itai hak keluar 15 hari dia tu lebih dari 15 hari dah. Darah haidnya. Maka haidnya hanyalah sehari semalam. Jadi jadi panjang sampai 30 hari tinggal semaya pun, tinggal puasa. Lepas dia jadi gitu, 30 hari ke berapa hari dah dia kena sapa tu lebih dah 30 hari ni. Hari ke-31 tu dia kena mandi. Dia kena semaya dah lah. Tak apalah hak baru semaya tu. Tapi masalah dia kena qada puasa ke semaya tu bukan 15 hari. Nah hak merah dia kena qada tu 29 hari. Semaya 29 hari qada. Apa? Semaya pun siapa ada 9 hari dia kena qada. Tih dah. Lepas tu puasa pun kalau ada 9 hari tu selagi kena qada dah. Jadi itu hari yang ke-31 dia. Hari ke-31 tu maka hendaklah diqadanya solat dan puasa dalam masa lebih dari masa haidnya iaitu 15 hari pada masalah pertama dan sehari semalam dalam masalah kedua. Ngodok ni. Jadi dia ni lebih dah. 15 hari hak itai dah. Kalau darah hitam keluar lebih dari 15 hari, maka hilanglah syarat dapat dibezakan lah. Maka haidnya hanyalah sehari semalam. Itu hari yang ke-31. Maka hendaklah diqadanya solat dan puasa dalam masa lebih dari masa haidnya, iaitu 15 hari pada masalah pertama. Tak adalah sebenarnya. Dan sehari semalam dalam masalah kedua. Dia kira 15 hari juga ni haid ni. Bukan qada 29 hari ni. Dia kira 15 hari juga haid ni.
Cuma dia tak tahu hak mana so ni. Tak dah. Okey. Pelik payah ni. Dan kita sebenarnya kita memerlukan bantuan pakar lah leader ni, doktor dia, penentu dia. Siapa dia ada penyakit ni, kita minta lah perlu ada perempuan-perempuan yang menyakit pelik gini. Dia kena cek doktor, cek darah tu keluar daripada mana? Betul ke daripada rahim ataupun daripada saluran-saluran lain, luka-luka lain? Kerana kaedah dia hit ni daripada rahim. Rahim ni dia tak akan keluar sama. Pasal dia ni kena bina pun balik. Kaedah dia akan dinding-dinding rahim ni akan terbina balik darah-darah tu untuk menerima kelahiran bayi baru. Kalau tak lahir tu dia akan luruh lah darah tu dah. Dia tidak akan tubik sama. Kalau tubik sama tak terbina rahim tu dah dengan darah dengan baru dah. Okey, perempuan yang mustahadah tidak diperintah meninggalkan solat dan puasa dalam masa 31 hari. Sedangkan perempuan mustahadah yang sudah kebiasaan haidnya, maka diperolehi so kena berhenti dah. Lepas ni kita sambung dah. Kita sambung lepas ni pula. Ada sikit lagi perbincangan tentang istihadah ni. Panjang lagi. Sekali ke 2 kali. Ya 2 kali lagi. Sekali tak. Tapi berhenti sekat tu lah. Tentang penyakit istihadah ni payah belik sikit lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.